Dr. Sheena, antara pegawai perubatan yang dilihat tidak bersama-sama dengan vaksin ini, vaksin COVID-19, mengapa agaknya, Dr. Sheena? Kami sebenarnya bukan tidak harus dikategorikan atau dilabel sebagai anti-vaksin, sebab sebahagian besar daripada kita ingin mempersoalkan sebagai saintis biasa, sebagai clinician biasa, sebagai rakyat biasa, kita ada hak untuk mempersoalkan sesuatu produk. Sebab perkara ni, apakah vaksin? Vaksin adalah sesuatu produk yang diberikan kepada orang yang sihat. Jadi bukannya macam kita ni jatuh sakit, jadi kita beri rawatan dan sebagainya, jadi itu ada cerita yang lain. So nombor satu ialah kita memberi sesuatu produk yang baru kepada orang yang sihat. Khusus sekali di pihak di kategori remaja dan kanak-kanak, maka kita mesti tengok adakah justifikasi untuk memberikan experimental vaksin. Sebab bila produk ini diluluskan under EUA atau Emergency Use Authorization, ia dikategorikan sebagai experimental vaksin. Itu nombor satu. Yang kedua, kanak-kanak. Saya bukan pakar kanak-kanak, tapi saya juga membaca sebagai pakar perubatan dalaman, internal medicine. Kami perlu tahu sedikit sebanyak juga mengenai immunologi dan sebagainya. Maka di kalangan kanak-kanak berbanding dengan dewasa dan kumpulan warga emas, berbanding dengan warga emas ataupun orang yang ada komorbiditi yang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk masuk ICU dan sebagainya. Golongan remaja muda-muda ni, mereka ada sistem imun semula jadi yang sihat dan sempurna. Bermakna walaupun tidak ada tahun 2020 belum ada vaksin lagi dikeluarkan, tetapi berapa banyak peratusan recovery rate? 99%. Itu satu. Bermakna sistem imun sekiranya ditumpukan pada sistem imun yang kuat dan sihat dan robust, maka kita boleh memperbaiki kadar kematian yang kita geruni. Ya, saya faham semua tu. Yang ketiga, apakah kadar kematian COVID-19? Jadi perkara ni hendak dilihat dari perspektif kadar kematian. Walaupun kes mungkin dikategorikan sebagai meningkat, tetapi kita kena tengok rate kadar kematian. Adakah ia sama? Seharusnya kementerian ataupun pihak pemerintah mesti menunjukkan carta, graf untuk membandingkan kadar kenaikan dengan kadar kematian di graf yang sama, supaya kita boleh melihat sama ada kadar kematian naik ataupun sama. Di kalangan kanak-kanak dan remaja, kadar kematian yang pada pemahaman saya adalah sangat rendah. Ada dua jenis. Case fatality rate kalau mereka COVID positif 0.005, 0.005 seluruh dunia. Jangan dikumpulkan dalam kumpulan yang ada comorbid, bukan. Yang kedua, apakah infection fatality rate, IFR, maknanya anak kita di dalam community belum ada kena COVID nothing. So apa kebarangkalian dia mati disebabkan COVID bila di dalam community biasa? 100 dalam 10,000, 100 dalam 100,000. Adakah ini justified untuk memberikan jutaan kanak-kanak di seluruh dunia untuk mengelakkan kebarangkalian sebegini? Itu persoalannya. Dan sebahagian besar, kita tidak nafikan pasti akan ada remaja dan orang muda yang akan masuk ICU, pastinya. Kita tidak dapat elakkan, tetapi kita kena ingat secara perspektif yang lebih besar, gambaran lebih besar. Adakah kita membandingkan kadar kematian COVID-19 kanak-kanak ini dengan kadar kematian disebabkan oleh penyakit lain? Itu soalan saya. Terima kasih.